Semalam ni aku duduk seorang-seorang. Budak-budak pergi main gym. Lepas tu aku tengah VC lah. Aku tengah VC dengan seseorang. Tengah VC, lepas tu dia cakap, siapa kat belakang tu? Aku tengah makan. Lepas tengah makan, tiba-tiba dia tegur, siapa kat belakang tu? Cakap, mana ada orang? Budak-budak mana ada orang? Dan tengok daripada bila dia cakap ada Iwan masuk ke tandas, aku berdirilah blue roma. Memang tak ada orang dekat rumah tu. Sekali buka pintu tandas, aku pun tengok tak ada orang. Cek tak ada orang. Lepas tu aku pun meremah. Lepas tu aku tutup pintu tandas, tutup lampu. Tiba-tiba aku dengar macam orang tengah buka air pipe. Aku dengar orang buka air pipe, bunyi air macam banyak, memang laju gila air tu buka. Aku tutup, keluar, dia buka. Tiga kali aku tutup, dia buka. Aku tutup 3 kali tu, aku dah tak boleh tahan. 3 kali tu dia sekali bunyi, apa, kebetulan pula aku tengah call, tengah minum air. Dia sekali 3 kali, ketiga tu dia bunyi tu, aku ambil botol, aku baling dekat tandas. Berdiam sampai kesudah. Cuma yang saya pelik sekarang ni, siapa yang dekat belakang saya? Sedangkan diorang semua pergi dekat gym. Diorang semua main gym. Tapi siapa yang duduk belakang masuk tandas? Kalau dia masuk tandas, berarti dia berdepan dengan saya dulu. Kenapa tiba-tiba muncul dekat belakang saya? Padahal pintu depan saya. Mana datang pintu? Jadi saya dah takut. Cakap betul-betul lah. Ya, betul. Aku tak percaya. Last sekali bunyi air pipe. Bunyi air pipe 3 kali. Kali pertama aku tutup, dia buka lagi. Kali kedua aku tutup, dia buka lagi. Kali ketiga tu aku tutup. Kali ketiga tu dia main lagi, tak boleh tahan. Aku ambil botol, aku baling. Pandai pula dia senyap. Benda ni guys, simple saja. Kau jangan ada perasaan takut dengan dia. Kalau kau perasaan takut dengan dia, kalau kau rasa engkau terlampau takut, terlampau melayan, benda tu lagi senang nak mengawal kau. Tapi jangan takut. Benda ni senang. Kalau kau gah dia balik, kalau kau berani balik dengan dia tak ada nak kacau kau, tak ada. Tak ada dia kacau kau. Tapi kau kena ingat, jin ni kalau dia boleh menunjukkan muka dia sebenar, kita pun akan pengsan. Yang selama ni kita tengok hanyalah menyerupai dan halusinasi sahaja. Faham? Hanyalah halusinasi saja. Selebihnya bukan sosok wajah yang sebenar. Wajah yang sebenar jin adalah sangat-sangat buruk. Kalau kita tengok sekali je, kita akan pengsan sebab terlampau buruk muka dia ni. Dia boleh menyerupai pelbagai orang. Tapi menyerupai sebagai manusia, inilah bukan manusia yang normal. Macam kita kalau kita tengok dia ni manusia, kita dah dapat tahu. Tapi kawalan jin dia tak normal macam kita. Dia tak boleh gerakkan tubuh badan manusia seperti yang normal. Paling kurang pun dia akan tukar. Faham? Jadi jin ni apabila dia ataupun dia menjelma, kita akan perasan mata dia tidak akan berkelip. Yang kedua, makanan, selera makan yang terlampau kuat. Pernah dengar tak umur 90 tahun, 80 tahun tak mati-mati? Dia dah mati tapi diri dia ni masih hidup, dikawal oleh jin. Sebab apa? Daripada muda dia berjanji dengan iblis, dia berjanji dengan jin, dan sehidup semati, sebati dalam benda tu. Sehinggalah umur dah tua bangka. Umur dah tua dekat 80-90, tak mati-mati. Yang mengawal, yang peliknya, siang dia tidur, dia buat-buat sakit. Malam dia meracau, dia maki anak, dia maki cucu-cucu dia maki anak-anak dia baling makanan bila dia beri makan. Malam dia boleh merangkak. Kau bayangkan seorang sosok perempuan orang tua yang berumur 99 tahun. Kau bayangkan, dia ni dah mati, tapi nak ikutkan dia punya yang mengawal diri dia ni. Yang mengawal diri dia ni, dia mengawal diri dia, badan dia ni adalah bukan dia. So dekat situ, nak tahu orang yang mengawal dalam badan ni, badan dia terlampau kurus. Walaupun dia dah makan, walaupun selera makan dia kuat, tapi dia dah kurus. Dia sangat-sangat kurus, yang sangat pelik. Kurus yang mendalami, sangat-sangat kurus. Nampak tulang, nampak jengkung semua. Dia kurus. Lepas tu malam dia aktif. Setiap kali dia akan aktif pada waktu maghrib. Setelah waktu maghrib dia akan tidur sekejap. Lepas dia tidur sekejap, pukul 12 dia bangun meracau. Siapa-siapa anak-anak yang pernah menjaga nenek-nenek ataupun atuk-atuk pada waktu usia tua yang mempunyai pengalaman macam ni, pukul 12 dia meracau. Dia mengamuk, dia menjerit, lepas tu dia menangis, lepas tu dia baling barang-barang. Dia bagi kita sakit hati.
Kalau macam kita seorang anak, bila macam moyang kita, macam nenek kita, dia bagi kita sakit hati. Dia bagi kita betul-betul sakit hati sampailah kita jadi geram, tak boleh nak kawal. Nampak tipu daya jin ni. Jadi kalau orang yang kena orang yang sabarlah, kerana orang macam ni susah sikit nak dikawal. Dia akan menjema pada waktu malam, 12 malam dia akan jadi kuat. Jadi kau bayangkan, elok-elok member tu terbaring di waktu siang, tak boleh nak bangun. Malam boleh berjalan. Kita tengah tidur, tahu-tahu member duduk dekat dapur, tengah berjalan. Sampai ke tahap macam tu. Jadi macam mana kita nak pisahkan benda ni dalam badan mangsa? Apabila kita dah sebati, dah ada perjanjian antara kau dan aku, hidup kau hanya aku hanya hidup pada engkau hidup pada aku. So bila dah tepati janji, bila kita dah sebati janji, bila kita dah sebati darah daging kita, agak susah untuk kita keluar. Sangat susah. Sebab tu kadang-kadang anak-anak cucu kena kacau. Sebab apa? Bila saat tuan dia nak meninggal, saat tuan dia nak mati, saka ni akan mencari tuan yang baru. Selagi tidak dapat tuan yang baru, sehinggalah ada orang yang pakar untuk memisahkan saka, maka itulah jadi saka yang bertuan. Kalau anak beranak dia, waris dia terima, okey aku terima apa yang kau ada, okey sama-sama terima, pegang ke tangan, mulut ke mulut, baca ikut, tiba-tiba dia mati dan benda tu attack pada kita. Jadi kalau kita tak terima, waris-waris tak terima, benda tu akan jadi saka yang tak bertuan. Saka yang tak bertuan ni antara saka yang paling ganas. Sebab apa? Sebab dia tak ada tuan. Dia mengacau orang kampung. Dia mengacau sana, mengacau orang sini. Macam kes dekat kampung saya. Dia ni saka, tak ada siapa anak dia pun tak ambil. Siapa-siapa pun tak terima saka dia. Kau bayangkan member tu meninggal dalam masa 44 hari berturut-turut. Setiap malam Jumaat mesti menyerupai muka dia, berjalan kaki. Pada orang tu dah mati, pada orang tu dah meninggal dunia dah pun. Orang tu dah meninggal dunia tapi berjalan kaki. Berjalan kaki pada pukul 2 ke 3 pagi. Kalau kampung, bila tembak bulan, dia tak payah pakai lampu, dia nampak cahaya. Dia nampak jalan-jalan walaupun gelap gelita pada pukul 3 pagi dengan sunyi, dengan air embun dan sebagainya. Kau bayangkan member tu baru lepas balik daripada dam haji. Biasalah orang kampung kalau paling lama lepak pun main daun teruk, main dan haji. Betul. Jadi bila dia balik, kita nampak terima kasih. Bila dia terbalik, dia ternampak member ni pakai kain plekat. Kain plekat, tidak pakai baju. Kaki dia berseret-seret dekat jalan raya. Bila tengok muka sekali, muka dengan mata merah, dengan kepala botak, muka hitam legam, memang arwah ni dah meninggal dunia dah pun. Selama 44 hari mengacau, setiap malam Jumaat sentiasa mengganggu orang-orang kampung. Sehinggalah sampai ke hari terakhir, hari ke-44 hari, maka dipisahkan, maka pulang, orang kata dipisahkan dan tiada lagi gangguan-gangguan yang terjadi di kawasan kampung apabila menjema 44 hari. Ada satu cerita lagi. Bapa seorang lelaki ni meninggal dunia hidup dalam keadaan susah, daif orang kata. Kau bayangkan, isteri dia mimpi setelah suaminya meninggal, setelah seminggu kemudian, isteri antara orang yang paling rapat dengan suami. Betul. Isteri antara orang yang paling rapat dengan suami ketika itu, maka isteri pun dapat mimpi. Dia kata, tolong aku, minta tolong doakan dekat, suruh anak-anak doakan aku kerana aku tak rasa, aku tak selesa dekat dalam alam sana. Walaupun kita tahu tak ada siapa pun manusia yang boleh dapat tahu tentang rahsia alam ataupun tentang alam barzah. Tak ada siapa pun yang dapat tahu. Betul, tapi kalau orang kata Tuhan tu maha berkuasa, kalau dia nak sampaikan sesuatu, dia akan sampaikan melalui mimpi atau dia menyampaikan melalui benda yang tidak dijangka. Okey, kita pendekkan cerita. Setelah dia bangun tidur, beberapa hari kemudian, tibalah masanya pada pukul 10 malam. Ini pada pukul 10 malam ni. 10 malam. Member tu tengah duduk dekat luar seperti mana tempat arwah duduk. Satu hari itu dia duduk dekat luar, dia duduk dekat batu. Rumah dia ni rumah perkampungan dekat kereta api, ring kereta api. Memang pedalaman. Nak kata ke internet, memang tak ada internet. Jadi dia duduk.
Isteri dia ni setiap hari menangis. Setiap hari menangis kerana kehilangan suami yang dia paling sayang. Itulah tempat dia bergantung. Itulah tempat yang dia minta tolong. Jadi bila hilang kekasih hati ni rasa sedih. Rasa macam ya Allah, aku ni rasa sunyi, sepi, sampaikan makan pun tak nak. Jadi dijadikan satu pada pukul 10 malam. Duduk di satu tempat di mana arwah duduk. Datang satu sosok lelaki datang memegang pinggang mangkuk dengan muka yang penuh terbakar. Dia kata, "Ya, tolong ya. Aku nak nasi ya. Aku nak nasi." Dia cakap 3 kali, "Tolong ya, aku nak nasi." Dia panggil isteri dia ni ya. Jadi dia bawa pinggan mangkuk satu, dia berjumpa dengan isteri dia dalam keadaan masa tu pada pukul 10 malam. Ini isteri dia cerita, arwah isteri dia cerita. Jadi dia cakap macam ni, dia cakap pakcik kau ada datang. Dia ada datang. Dia bawa satu mangkuk dan muka dia penuh dengan terbakar dan badan-badan dia ni seolah-olah dibakar. And kau pun tahu kan, dia ni memanglah tak ada orang kata amalan, nak kata semayang tu tunggal langgang, kadang semayang kadang tidak. Lepas tu dia ni banyak bekerja sampai lupa orang kata sampai lupa nak tahu tentang agama. And jadi kita bukan nak bersangka buruk pada arwah, kita bukan nak sangka buruk kepada sang mati, tapi jadikan cerita ni sebagai iktibar. Jadi nak jadikan cerita masa tu dia bawa pinggan mangkuk, dia minta nasi. "Ya, aku lapar ya, aku lapar." Dia cakap 3 kali. Lepas tu bila isteri dia tengok je suami dia, muka penuh terbakar bang. Terbakar, hitam legam. Kau bayangkan dengan hitam legam. Kau cuba imagine lah. Kau cuba bayangkan seorang lelaki yang muka yang terbakar seolah-olah dibakar datang minta nasi. Bila dia tengok je benda tu hilang, dia bagi tahu kepada anak dia muka terbakar. Okey, ini cerita lah. Isteri dia ni biasalah kesepian apabila suami baru je meninggal. Jadi pada waktu ketika itu arwah suami dia pun datang. Arwah suami dia datang dengan membawa sepinggan mangkuk. Setelah bawa sepinggan mangkuk, dia melihat ya lapar di pinggan masuk 3 kali dia sebut. Setelah isteri dia tergamam, tengok dia pandang muka suami dia ni muka dah hangus terbakar, seolah-olah dibakar api. Faham tak maksud dia? Kau faham? So badan dia ni menggelupas, muka dia memang hitam legam. Jadi bila isteri dia tengok muka suami dia dalam keadaan mata merah, dia bukan mata merah, mata kekuningan. Tahu mata kekuningan? Dia bukan mata merah, mata kekuningan yang orang kata bangkai. Orang kata bangkai mayat. Bila bangkai mayat dah terlampau melarat, dia akan jadi warna kuning. Jadi mata dia kekuningan, dia tengok macam ni, mata celik macam dengan pegang mangkuk. Aku ni lansat. Pernah tengok tak manusia yang mata dia kuning lansat, seram tak seram? Kebanyakan orang tua lah. Jadi dia pun minta nasi. Dia kata dia lapar. Jadi dia tengok sekali, lepas tu dia berzikir dalam hati, lepas tu tiba-tiba benda tu gaib. Benda ni berlaku betul-betul di kampung. Jadi rumah dia ni perkampungan dalam. Rumah dia ni perkampungan, dekat dalam lah perkampungan, dekat kelapa sawit, dekat dengan gua. Jadi lain internet pun tak ada. Okey, dia pun bercerita lah dekat anak-anak dia. Anak-anak dia berbalik bercerita, dia cakap macam ni. Dia cakap anak dia dengan anak abah dia cakap jadi, "Bapak kau ni memanglah tak ada amalan. Dia ni memang hidup hanya untuk bekerja. Nak kata sembahyang tu kurang, apa pun kurang, semasjid pun tak pernah pergi." Jadi dekat situ dia kata sama-samalah kita tolong doakan, kerana doa anak sahaja yang boleh sampai ke sana. Maksud saya doa yang betul-betul, doa yang paling mustajab apabila sang mati meninggal, antara yang paling mustajab lah doa anak. Itu pentingnya kita kena berdoa kepada kedua ibu bapa kita. Faham? So bila jadi macam tu, diorang pun bila dah tahu cerita sebenar, diorang pun anak-anak dia pun buatlah satu majlis kesyukuran, tahlil arwah. Okey, next cerita saya potong sini cerita dia. Kenapa dia datang bawa pinggan mangkuk? Tanya pendapat orang-orang dahulu. Sebab apa anak-anak dia ni tak buat tahlil arwah. Yang pertama ni, tahlil arwah ni tak wajib pun, tapi dia tak buat upah haji. Tahu upah haji? Upah haji dia tak buat.
makan-makan ke ahli arwah, untuk sedekahkan apa pun dia tak buat. Jadi benda tu anak dia tak buat benda tu. Upah haji kan kena tak pernah buat upah haji. Kena dia tak buat benda tu. Badal haji. Jadi dia tak buat benda-benda macam tu, tak buat. Jadi bila dia dapat macam tu, tak ada sedekah rahmat orang panggil. Bila dia dapat info macam tu, anak-anak dia pun buat semua benda, bayar upah haji dan sebagainya. Lepas tu dah buat semua, dah sediakan apa yang patut selebihnya. Sampai je nak masuk ke 2 minggu kemudian, nak tahu apa jadi? Tak tahu. Dia call anak dia. Isteri dia ni call. Mak nak bagi tahu satu benda ni. Tolong balik sekarang. Kalau boleh ada masa free, tolong balik. Dia nak bagi tahu satu benda. Apabila dia cakap tak boleh lah mak, saya tak boleh nak balik kerja dan semua benda kan. Jadi nak jadikan cerita, kenap 2 minggu isteri dia meninggal dunia. Begitulah hebatnya cinta Allah ni. Dia hidup semati sejiwa. Dalam bulan yang sama, tarikh yang berbeza, mati, meninggal dunia. Jadi isteri dia pun meninggal, sampailah rumah tu jadi terbengkalai, jadi berselerak sambun, dah tak ada apa-apa yang diselamatkan dah. Hidup dia sangat susah, daif. Orang kata hidup dengan elektrik tak ada, air tak ada, hanya beralas dengan tanah, tiada tikar getah. Padahal dah tahun zaman-zaman moden dah tu. Jadi kepada anak-anak dalam live saya ni 3,200, jenguk-jenguklah orang tua kita. Yang mana dah bapa ayah meninggal, sedekahkan Al-Fatihah. Kerana kita antara orang yang paling mustajab apabila mendoakan kedua ibu bapa kita. Jadi apabila kita mendoakan kepada kedua ibu bapa kita, doa tu sampai. Sebab apa? Sebab kita anak, kita ikhlas. Kalau kita baca Al-Fatihah, mendoakan, dia beza dengan orang lain. Orang lain datang ke tali arwah doa, kadang-kadang ada makanan, itu jadi masalah. Macam kita sedekahkan Al-Fatihah, kita baca doa, sedekahkan Yasin untuk arwah. Kita nak buat untuk apa? Takkan kita buat untuk makan, takkan kita buat untuk untuk kekenyangan, tak ada. Kita buat dengan ikhlas hati. Sebab apa? Anak dengan ayah antara orang yang paling ikhlas untuk mendoakan antara sama lain. Sebab tak ada apa-apa kepentingan pun kalau kau doa. Kalau kau berdoa apa, bukan kau dapat makan apa pun, tak ada. Sebab kita bukan kita datang semata-mata nak makan, nak baca Yasin, tak. Sebab kita anak. Walau macam mana pun dalam fikiran kita, ya Allah, aku apa jua sekalipun yang aku buat, aku sedekahkan kepada ibu bapa aku. InsyaAllah. Kita tak dengar apa yang mak kita cakap dekat alam sana. Kita tak dengar apa yang ayah kita cakap dekat alam sana. Tapi kalau Allah bukakan telinga kita mendengar apa yang ahli kubur cakap, dia antara orang yang paling cemburu dengan kita. Cemburu. Kau tahu cemburu apa? Cemburu. Ya Allah, hidupkan aku lagi sekali supaya agar aku bertaubat, agar aku beriman kepada Engkau. Kita orang yang hidup macam mana? Orang yang mati cemburu dengan orang yang hidup. Orang yang hidup sekarang ni, apa amalan yang kita bawa untuk pergi ke mati? Faham? Jadi berapa ramai ahli-ahli kubur, arwah-arwah yang berada di alam barzah tu minta dengan Allah untuk dibangkitkan kembali. Kerana apa? Seksanya kubur ni tak semua orang nampak. Setelah terakhirnya, satu sebelah langkah yang terakhir, apabila waris-waris ataupun anak-anak langkah je yang ke-11, maka datanglah malaikat nukar dan nakir. Ma rabbuka, kita nak jawab apa? Siapa yang boleh tolong kita? Kekayaan kita, datuk kita dengan pangkat kita, dengan kemewahan kita, tak ada siapa yang boleh tolong kita. Yang hanya boleh tolong kita adalah amalan kita sahaja. Maka diletakkan kita punya badan ke alam kubur, diletakkan ke dalam liang lahat, disapu, diletak di tanah di atas badan kita. Kau bayangkan siapa yang nak tolong kita kalau bukanlah amalan kita. Orang lain, semua orang boleh, anak-anak kita. Sebab tu orang kata jangan malu kalau hantar nak sekolah tahfiz. Jangan malu. Jangan rasa sekolah tahfiz tak ada masa depan. Jangan. Orang yang menghantar kepada ilmu agama Allah ni, orang yang hantar anak-anak kepada ilmu agama Allah ni, satu hari nanti kalau kau meninggal dunia, engkau akan dipakaikan mahkota. Apabila anak kau menjadi seorang hafiz, dia boleh apa tahu? Dia boleh, orang kata,
boleh berikan satu choice supaya menarikkan kau yang digelarkan sebagai syafaat. Apabila kita ni anak kita dah hafiz, kita bawa ke belajar agama, ilmu agama, tak rugi walaupun kita jahil, kita bagi anak kita belajar ilmu agama, satu tahap dia dah khatam. Benda ni yang akan menyelamatkan kita pada satu hari nanti. Benda anak kita lah yang akan jadi ketua untuk menyelamatkan kita. Kita yang didapat syafaat oleh anak kita. Kau rasa tak seronok ke macam tu? Seronok kan? Biar orang nak cakap kau, orang cakap apa? Orang yang belajar ilmu agama, dia tidak fikir tentang cita-cita, dia tidak fikir tentang rezeki. Allah cakap apa? Engkau jaga agama aku, engkau berjuang dengan agama aku akan berjuang bersama engkau. Jadi rezeki, jodoh semua tu adalah di tangan Allah. Datang dan lambat sahaja. Orang yang belajar agama, dia tak akan fikir dunia, dia akan fikir akhirat. Dia bekerja dengan Allah, Allah yang bayar gaji. Faham? One day setiap bulan ke ataupun bila-bila masa Allah yang bayar gaji. Kita ni dibayar gaji oleh company dengan pangkat supervisor pun kita rasa happy. Tapi kau bayangkan kalau kita dibayar gaji oleh Allah yang Maha Agung, Tuhan segala-galanya, Tuhan yang satu, Tuhan yang tak ada yang lain, yang tak bukan hanya Dia sahaja. Kau bayangkan kita yang dibayar gaji oleh Allah yang Maha Sang Pencipta. Siapa kita? Lain kalau kita dibayar gaji dengan sultan pun kita rasa happy, kita rasa bangga, apatah lagi kita dibayar gaji dengan Allah. Kau bayangkan. So rasa happy tak? Seronok lah. Jadi orang yang membawa ilmu agama ni, orang yang berjuang dengan agama ni, orang yang berjuang membawa ilmu agama ni, dia akan rasa macam dia akan tak fikir apa dah. Dia tak fikir jodoh ke, dia tak fikir apa, tak ada. Itulah yang saya boleh cakapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan ba'da. Allahumma awin alaina fi sakharatil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin.